Emak, semenjak adik pulang dari sekolah, dia sentiasa mengurungkan diri di dalam rumah. Tidak mahu keluar bermain, mahupun menghirup udara. Umurnya baru berusia 8 tahun. Agak janggal bagi kanak-kanak seusianya tidak memanfaatkan waktu itu untuk bermain. Agak rugi kiranya dilepaskan begitu sahaja. Masa tidak akan berpatah kembali. Apa yang ada harus diharungi. Begitulah perjalanan hidup. Adik pulang dari sekolah. Pakaian seragam sekolah dibuka. Kasut dibiarkan di depan pintu. Beg sekolah dicampakkan di atas cushion. Stokin yang masam-masam itu diletakkan di atas meja kopi. Hei, emak yang sibuk memasak ketika itu tidak menghiraukan gelagat adik. Adik terus mengurungkan diri di dalam bilik. Ada tetamu yang dibawa balik dari sekolah katanya. Tetamu itu tidak dipelawak untuk datang, tapi mahu juga mengikut adik pulang. Adik tidak kenal akan tetamu itu. Bercakap pun tidak. Ini kan pula untuk bertanya khabar. Apa yang menghairankan, emak kenal akan tetamu yang tidak diundang itu. Seolah-olah sudah serasi dengan emak. Tetapi kata emak, tetamu yang ini lain sedikit sikapnya. Dia tidak meminta makan dan minum. Dia hanya minta untuk tumpang tinggal saja di rumah kami. Dia mahu tinggal bersama adik. Dia mahu berkawan dan bermain bersama adik. Tapi adik tidak mahu berkawan dengannya. Adik tidak mahu bermain dengannya. Malahan adik tidak mahu berkongsi bilik dengannya. Adik rimas. Setiap kali tetamu itu menyondol-nyondol ke tubuhnya adik, dia akan rasa rimas, gatal merenyam dan tidak selesa. Setiap kali itu jugalah adik akan menangis, meronta-ronta menyeru tetamu itu untuk pulang saja ke rumahnya. Tetapi tetamu itu masih tegar tidak mahu pulang. Seketika cuma adik tenang, tetamu itu tidak mengganggunya. Namun semenjak itulah adik tidak lagi ke sekolah. Kawan-kawannya yang lain tidak mahu berkawan dengannya lagi. Dikatakan adik seorang yang sombong. Tidak mahu berkawan dengan mereka. Adik pentingkan diri sendiri. Adik hanya tahu mengurungkan diri di dalam rumah. Dah macam anak dara. Sementara itulah adik hilang ramai kawan. Pelajarannya juga terganggu. Terang-terang tangan emak sudah menyediakan sarapan nasi lemak bungkus bersama teh kepada kami. Adik sudah pun bangun. Tetamunya juga begitu. Emak membuka bungkusan nasi lemak itu, kemudian menyuapkan nasi ke mulut adik. Adik nganga, lalu menelan setiap butir nasi yang masuk ke dalam mulutnya. Kami, adik-beradik yang lain, hanya melihat sahaja. Layanan emak kepada adik lain sekali. Sebelum ini, adik tidak mahu dilayan sebegitu rupa. Adik sudah besar. Adik malu jika kawan-kawannya melihat emak memandikan adik dan menyuapkan makanan ke mulutnya. Tetapi pagi ini, adik tidak membantah. Adik seakan rela. Selepas makan, emak memandikan adik pula. Emak mencampurkan sedikit air yang berada di dalam botol ke dalam besin yang disediakan. Lain sedikit cara memandikan adik. Tetamu yang mengikut adik pulang masih tidak mahu pulang. Sudah seminggu dia bertamu di rumah kami. Kawannya adalah dengan adik. Dia tidak mahu berkawan dengan kami semua, termasuk emak. Adik menangis lagi. Adik tidak dapat tidur malam.
Tidurnya sentiasa diganggu tetamu yang mengikutnya pulang. Kami sudah mengagak. Adik ni hanya pandai bermuka-muka. Di sebelah siangnya, memanglah adik buat tidak layan sahaja dengan tetamunya itu. Sebaliknya, pada waktu malam, adik akan kembali cergas. Adik akan bermain-main dengan tetamunya itu sehinggalah lewat malam. Wah, pandai sungguh adik bersandiwara. Keesokannya, apabila adik ke sekolah, dia akan rasa mengantuk. Matanya akan jadi merah. Mahu tidak mahu, adik akan tidur di dalam kelas. Ternyata adik dan tetamunya itu betul-betul menyusahkan. Makan minum adik dan tetamunya dijaga begitu rapi. Tidak boleh salah sedikit. Emak sangat berhati-hati apabila menyediakan makanan untuk adik. Dikatanya, jika emak menumis, tetamu adik akan meronta-ronta. Keadaan ini menyebabkan adik turut meronta-ronta juga. Selepas adik, tetamu itu mengalih pula ke kami sekeluarga. Kami mengurungkan diri di dalam rumah. Makan ikan rebus setiap hari, mandi air penawar, dan hampir setiap malam tidur kami diganggunya tetamu adik. Sekarang baru ku tahu bahawa tetamu yang dimaksudkan emak. Di tempat kami, tetamu itu dipanggil demam baik, demam biji dan juga demam campak. Sebab itulah tidur malam adik sentiasa terganggu. Tidur malam penduduk kampung juga terganggu. Sejurus selepas itu, kampung kami dibina sebuah klinik desa untuk merawat penyakit yang dihidapi penduduk kampung. Kanak-kanak di kampung kami diberi suntikan campak bagi mencegah daripada diserangi demam campak. Selepas diberi suntikan, kampung kami kembali aman dan damai. Tidak ada lagi tetamu yang datang tanpa diundang.